Hadis sahih Abu Daud, Imam Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang lelaki membacakan sepotong doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 783, kitab lama, kitab baru 633. Baik, kitab baru 633, kitab lama 783. Pada hadis dari Buraidah. Jumpa nah. Dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Buraidah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'alta Allah ta'ala bil ismi alladzi iza su'ila bihi a'ta wa iza du'iya ajaba. Hadis sahih Abu Daud, Imam Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang lelaki membacakan sepotong doa yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan menyebut syahadah kesaksian bahawa engkaulah Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, yang Maha diharapkan, yang tidak melahir dan tidak dilahirkan, serta tidak ada seorang ataupun sesuatu pun yang setara dengannya. Itu antara doa yang dibaca oleh sahabat Nabi di dalam bentuk memuji-muji Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu telah memohon kepada Allah dengan menyebut nama kebesarannya, yang apabila dia dimohon dengan menyebutnya itu, tentu dia akan beri, dan apabila dia dipanggil, tentu akan diperkenankan. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pagi ini kita tengok lagi beberapa siri doa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk tatapan kita dan pedoman serta panduan dalam kehidupan kita. Di mana dalam doa tadi, sahabat Nabi ni dia minta dan dia berdoa dengan dia menyebut dan memuji Allah. Dia bacakan sebahagian dalam surah Al-Ikhlas, ataupun kita sebut Qul huwallahu ahad. Nama dia surah Al-Ikhlas. Dan doa itu puji-pujian dia kepada Allah, yang dia menyebut Allah itu tempat pergantungan seluruh makhluk. Allahus Samad. As-Samad maknanya tempat pergantungan seluruh makhluk. Semua makhluk bergantung pada dia. Binatang, manusia, tumbuhan, malaikat, jin, setan, semua. Semuanya bergantung kepada Allah yang Maha Hebat. Kemudian dia puji Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Kemudian tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat itulah suratul Ikhlas. Lalu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar doa itu, Nabi kata apa? Sesungguhnya kamu telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya, dengan memuji kebesarannya, dengan mengagung-agungkan dia. Maka kata Nabi, bila kamu buat begitu, dia akan bagi apa yang kamu minta, dan dia akan perkenankan apa yang kamu harapkan. Jadi sebab itulah kesimpulan daripada hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, iaitu supaya kita bila setiap kali kita berdoa, jangan lupa memuji-muji Allah dalam doa kita lah. Kan? Kita sebutlah dalam bahasa Melayu boleh, kalau kita reti dalam bahasa Arab pun boleh. Berdoa ni apa bahasa pun boleh. Kan? Macam kita kata orang putih berdoa bahasa orang putih, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita tak berapa orang putih sangat, so kita bahasa Melayu lah. Ataupun kalau reti bahasa Arab, itu lebih afdal, itu lebih baik. Kalau tak reti sikit-sikit, mana yang kita boleh. Tetapi dalam setiap doa itu, pastikan kita memuji Allah, mengagungkan dia, memuji kebesaran-kebesaran Allah. Sebab
tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia suka kalau hamba dia memuji dia. Macam kita manusia jugalah kan. Kalau orang puji kita, walaupun pujian tu bahaya kan, tapi yalah, bahaya tu takut kita kembang kan. Dia bahaya di situlah. Tapi kalau orang puji kita suka kan. Katalah pagi ni ada orang tegur kita dah. Orang kata akak hari ni nampak Allah comel, kulit gebu elok. Agak-agak jadi apa kat kita hari ni kan, kenyang sampai ke malam. Tak makan nasi dah tengah hari ni dah, bila orang puji kita gebu comel elok dah. Itu manusia kan, memang fitrah kita begitulah. Tapi Allah Ta'ala pun dia bila hamba dia puji dia, agung-agungkan dia, Allah suka kan. Jadi Allah Ta'ala akan perkenankan menurut apa yang kita minta, apa yang kita pohon. Baik, kemudian menurut riwayat yang lain, laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Sesungguhnya kata Nabi, kamu telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang maha agung. Jadi ini antara benda yang kita kena usahakan jugalah. Maknanya dalam setiap doa-doa kita, pujilah Allah, agungkan Allah, besarkan Allah dalam semua situasi dan keadaan, insya-Allah. Baik, kemudian hadis yang berikut ataupun doa yang berikutnya daripada Anas bin Malik. Anas di situ adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad da'allahu bismihil azim allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta, atau kama qala an-nabi fil hadis riwayat Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia duduk dengan Nabi lah, dan di situ juga ada seorang lelaki yang sedang melakukan solat. Kemudian ia berdoa. Jadi Nabi tengoklah ada seorang lelaki ni, dia duduk dan lepas dia solat tu dia berdoa. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan di antara doanya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa hanya bagimu segala pujian. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang maha pemberi nikmat, yang penciptakan langit dan bumi. Tuhan yang maha besar, yang maha mulia, Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang berdiri dengan sendirinya. Baik, itu antara pujian yang disebut oleh sahabat Nabi tadi dalam doanya. Dia memuji Allah yang segala pujian, pemberi nikmat, pencipta langit bumi dan segala-galalah yang kita baca tadi. Lalu Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya orang ini telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung, yang apabila dia dipanggil dengan namanya itu, tentulah dia perkenankan dan dimohon, dan apabila dimohon, tentulah akan diberikan Allah. Jadi samalah ibu-ibu sekalian, jalan ceritanya bila kita berdoa dengan mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan kita memuji-muji Allah dengan, ialah kalau kita ni saya sebut tadi bahasa Melayu pun okey dah kan, doa mudah-mudah. Maka Nabi kata siapa yang berdoa dengan menyebut nama kebesaran Allah, pujian-pujian, Nabi kata Allah akan perkenan dan Allah akan luluskan, insya-Allah. Jadi hari ni kadang-kadang bila kita berdoa tak dapat, kita ada orang dia salahkan Tuhan. Kan? Dia merungut, dia komplain, dia macam-macam lah. Dia menyalahkan Tuhan. Sedangkan sebenarnya kadang-kadang dia terlupa tengok kaedah dia berdoa tu macam mana. Adakah dia betul-betul ikhlas? Adakah dia menyebut nama Allah, memuji Allah, ataupun dia berselawat pada Nabi dalam doa itu ada ke tidak? Itu semua faktor utama doa manusia mudah dimustajabkan Allah Ta'ala. Jadi kita jangan tinggallah asas-asas doa tu kan, sebut nama Allah, puji-puji Allah, Rasul, selawat dan sebagainya. Baik, kemudian daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihaula'il kalimat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa min syarril ghina wal faqri. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, sesungguhnya Nabi SAW pernah berdoa dengan membaca kalimat ini. Ini antara doa Nabi lah, pendek saja tapi dia punya permintaan tu sangat luar biasa lah. Antaranya Nabi minta, Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari seksaan ataupun fitnah dan azab api neraka, dan dari kejahatan kerana kaya serta kerana fakir atau miskin. 3 benda ibu-ibu sekalian yang Rasulullah minta dalam doa itu. Pertama, minta perlindungan daripada seksaan dan azab api neraka. Dan kita dah ulang berulang kali. Banyak kali dah kita ulang. Persoalan syurga, persoalan neraka, ini bukan benda boleh buat main-main. Ini bukan benda boleh buat gurauan. Benda bukan boleh buat olok-olok. Dia adalah satu perkara yang sangat besar dan sangat serius. Cerita neraka jangan cakap tak apa ustaz, kita nakal-nakal besok terjun neraka sikit-sikit tu tahan je lah. Kok handal sangat kita ni kan, kena api pun melompat dah kita, melecur kulit dah, tak boleh, jangan cakap gitu. Saya sebut tu pasal kawan saya cakap macam tu masa sekolah dulu, zaman-zaman jahiliah Quraisy dulu. Masa tu kita pun bengong tak kan, dia cakap gitu. Nama dia, pinjam nama dia Nazri. Nazri satu kelas dengan saya, form 3 masa tu. Dia kata Im, dia panggil Rahim Im lah. Ibu-ibu jangan cuba-cuba panggil gitu, no? Tapi nak panggil pun tak masalah kan. Dia kata Im, kita ni nakal-nakal besok kan, masuk neraka sekejap, tahanlah katanya. Sekejap dia kata, masuk neraka sekejap. Saya kata, gading kau ni tahu mana bro kan, masuk neraka sekejap lepas tu boleh tahan? Tak boleh tahan. Api neraka ni panas kan. Itu tak apalah, itu cerita zaman kita jahil dulu dah, tak reti apa. Jadi nak sebut Nabi doa minta perlindungan
apa-apa doa, bila Nabi minta lindung ni ibu sekalian, benda tu sangat besar. Baik berlindung api neraka, berlindung daripada seksa kubur, fitnah dajjal kan, gangguan syaitan. Ini semua benda besar yang kita kena minta perlindungan dengan Allah. Allahu Akbar. Sebab ibu-ibu sekalian, bila cerita neraka-neraka ni, dia tak ada cerita yang enak lah. Neraka ni tak ada cerita seronok. Kalau kita buka ayat Quran ataupun kita semak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita dia tak ada yang menggembirakan. Saya ada baca dalam satu kitab, tajuk dia Malaikat Malik Penjaga Neraka. Tebal kitab dia, berapa puluh ringgit, entah saya beli lama dah, baca tak habis ni kan, sebab takut nak baca, sebab neraka kan. Jadi bila saya baca tu, ada dalam tu hadis, saya ingat ada hadis dalam tu yang memang kita tak boleh nak imagine, tak boleh bayang, iaitu Nabi kata neraka tu dalam dia gelap, gelap-gelemat. Macam mana kita nak bayang ibu-ibu? Dah lah panas pula 70 kali ganda daripada dunia punya api ni. Lepas tu gelap. Lepas tu bumbung dia tak ada terbuka lah, dia terkatuk macam dalam oven. Lebih kurang macam tu lah bayangan dia kan. Lepas tu seksaan lagi, malaikat yang bengis lagi, dengan kala jengking lagi, gaung lagi, dengan gelap, gelemat, panas, terbakar, rentung, menjerit, dengar suara orang lagi. Tak boleh bayang. Itu saya kata tadi, tak boleh buat main-main. Gelap ni, tak usah cakap lah, kita kat dunia ni kalau gelap sikit pun dah kelang kabut. Kalau black out sekejap rumah tengah malam kan, panik kita. Buka torchlight handphone cepat-cepat. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu jenuh cari pelita, dalam gelap meraba-raba cari kat dapur, entah apa yang kita pegang pun tak tahulah dalam gelap tu kan, zaman itu. Sebab kita rasa macam sesak napas dah. Allahu Akbar. Bayangkan dalam kubur ibu-ibu sekalian, gelap. Bagi orang-orang yang melawan ni, kuat melawan, yang degil, yang kurang ajar dengan agama, dengan Allah ni, besok dia tanggung dalam kubur tu. Kita ni, saya sebutlah sehari dua dalam kuliah saya lepas ni, kita hidup di Subang Jaya ni, kita dapat pukul 7 rebit matahari, 7:05 macam tu. Alhamdulillah. Sebahagian negara dalam dunia ni sekarang tengah tak ada cahaya matahari. Antaranya utara Norway. Norway tahu? Pernah pergi? Samalah. No. Cara tanya macam saya pernah pergi. Kan? Tak pernah. Saya pun tak pernah agak. Jadi bila tengok dalam TikTok kakak Norway tu kan, dia ada seorang TikTokers famous, nama dia kakak Norway. Ibu-ibu follow dia lah. Tapi sebelum tu follow saya dulu. No? Ustaz Bambam jangan lupa follow. Jadi sebab dia banyak info tentang Norway. Sebab dia duduk sana dah 11 tahun. Kerja apa semualah. Jadi info tu dia bagi, yang terbaru dia bagi tahu di utara Norway ada 3-4 wilayah yang sejak 27 November baru ni sudah mula bergelap 24 jam. Sehingga Februari. Ini bukan tanda kiamat ya, bukan. Ini memang fenomena kebesaran Allah yang Allah buat setiap tahun. Sebab utara Norway itu dia duduk di bawah lingkaran Antartika. Kita ni lingkaran api Pasifik Khatulistiwa. Kita ni, kalau kita belajar geografi dulu, bukan sains geografi. Kita duduk, Malaysia ni terletak di atas garisan Khatulistiwa. Bila Khatulistiwa, cuacanya panas dan lembap sepanjang tahun. Sebab itu orang dia pun sama juga.
Dia agak-agak lembab sepanjang tahun. Jangan marah. Baik, jadi mana-mana negara yang duduk atas garisan khatulistiwa, dia lebih kurang sama. Iklim dia, makanan dia, orangnya, warna kulit dia lebih kurang sama. Mana Ustaz tahu? Jangan tanya, sebab saya geografi A1. Saya geografi memang saya pulun, saya skor. Tapi sejarah saya 9. Saya tak lulus. Sejarah aku memang tak minat sungguh. Jadi, geografi saya memang saya skor lah. SPM saya A1 dia panggil lah. 1 lah. Geografi saya memang 90 lebih mereka. Dekat lah 100%. Tapi saya memang minat lah geografi kan. Jadi, contoh kita dengan Brazil lebih kurang sama. Kulit kita dengan kulit Brazil lebih kurang lah sama, gelap-gelap sikit, sawo matang kan. Kita ada koko, Brazil ada koko. Kita ada kopi, Brazil ada kopi. Kita ada pisang, Brazil ada pisang. Brazil ada Ronaldo, kita ada Mayu. Lebih kurang sama. Lebih kurang kan. Jadi ibu-ibu sekalian, yang 3-4 wilayah dekat utara Norway ni, dia duduk lingkaran Antartika. Matahari tak sampai situ. Allah Ta'ala punya kuasa ni. Jadi dia punya gelap tu macam malam, 24 jam selama sampai bulan 2 besok. Waktu solat pula rapat-rapat. Tu saya kata kita duduk Subanjaya ni syukur banyak-banyak. Dia subuh dia 7.45, Zuhur pukul 11, Asar pukul 1, Maghrib pukul 3, Isyak pukul 5. Macam mana nak tidur tu? Maksud saya nak tidur lepas solat macam ni. Tak sempat. Tidur dah terlepas, dah tahu dah maghrib lah. Tidur lepas subuh pukul 7.45 kan. Zuhur ke mana, apa ke mana lepas tu. So itu ada fatwa yang mereka keluarkan oleh ulama mereka lah. Dan diguna pakai, mereka boleh solat jamak. Boleh. Sebab waktu terlalu dekat. Dia ada panggil masyaqqah, rukhsah, keringanan dekat dorang. Kita jangan buat. Kita ni bertenang-tenang aja. Jangan pandai-pandai pula dengar-dengar sekerat. Ustaz kata boleh jamak ni. Sabar. Itu Norway. Jadi sebab itu kebesaran Tuhan. Jadi gelap tu, bila dalam tu kakak Norway tu sebut kan, dia kata bila masuk dia fatrah atau musim kegelapan 24 jam, ramai orang kena penyakit stres, depres, jadi macam-macam sebab gelap kan, tak jumpa cahaya. Maknanya baru kita tahu pentingnya cahaya matahari untuk manusia ni sebenarnya. Habis pahala Allah buat macam tu Ustaz, mana saya tahu, Allah yang buat kan. Allah nak tunjuk kebesaran dia, adalah kot hikmah apa benda kita tak tahu lah. Jadi sebab itu neraka ni besok gelap. Kalau gelap Norway pun orang dah sesak nafas, hidup tak ketahuan, dah jadi pening serabut lah. Bayang gelap dalam neraka ni sorang-sorang. Malaikat punya bengis, yang Nabi kata malaikat Malik dan penjaga lain tak pernah senyum sekalipun. Jangan buat main. Stres kalau tengok orang tak senyum. Tak sungguh. Saya kalau buat kuliah lawak sikit kan, tengok ibu-ibu macam tak senyum, saya jadi stres. Tapi bila ibu-ibu semua nampak macam senyum kan, saya pun okey lah. Tak sungguh saya cakap, betul, bukan buat melawak. Kita jumpa kawan, kita senyum, kawan buat dek kan. Memang stres tu. Jangan buat main. Macam saya cerita dulu kan, saya ada satu tempat saya kuliah, brother ni sampai hari ni tak senyum. Dah saya ingat dah lama lah saya kuliah situ, surau tu belasan tahun. Kita buat lawak beria kan, orang lain gelak agak senyum juga kan, ada yang tepuk-tepuk lantai pun ada senyum kan. Dia macam tak relax, macam tak ada apa-apa. Bersalam pun tak mau senyum. Saya kata dia ni kenapa ni? Kita sangka baik lah, urat senyum dah putus ke apa benda kan. Saya pun tak tahulah. Saya sangka baik, stres aku tengok muka dia. Kan kita pula stres jadi, ya Allah dia ni lah, aku punyalah penat kan. Jadi macam tu tau. Jadi bayang malaikat jaga neraka tak ada senyum.
Dia tibai, dia hempuk, dia henyak, dia bakar, dia itu tukar kulit lah. Bersaling kulit macam ular sawa. Ahli neraka kan bersaling kulit. Kan Allah kata bila dia bakar, tukar. Semua tu liyadzukul azab. Untuk dirasakan azabnya neraka tu. Allahu Akbar. Jadi, sebab tu Nabi minta doa tadi perlindungan dengan Allah kepada Allah supaya Allah lindungkan Nabi. Dia sendiri minta, walhal Nabi itu dijamin syurga. Nabi bukan ahli neraka, ibu-ibu sekalian, bukan. Nabi confirm ahli syurga lah. Tetapi Nabi doa supaya apa? Benda ni Nabi nak ajar kita. Supaya kita pun minta-minta lah dengan Allah. Jangan Allah humban dalam neraka lah. Kalau boleh lah, insya-Allah kita doa yang terbaik. Kita semua yang hadir, yang menonton ni, di akhirat besok terus masuk syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Takut masuk neraka, jangan buat main. Kan? Dia punya sesaan tu tak boleh bincang. Memang tak ada ubat. Jadi sesaan dia pula berterusan, berpanjangan, non-stop. Itu yang menakutkan. Baik, yang kedua Nabi doa tadi minta berlindung dari kejahatan kerana kaya. Ada orang kaya, dia baik. Alhamdulillah lah, tak apalah, macam ibu-ibu semua ni kan, tuan-tuan kaya, duit banyak semua ni, saya tengok muka-muka tu macam duit banyak lah kan. Amin, bagus lah anak-anak murid saya ni. Dia tengok yang baik je dia amin selalu kan. Ada orang takut nak amin. Mana saya kaya Ustaz? Lah takut pula dah. Orang doa yang baik dah, bukan kita doa yang tak elok. Jadi orang yang kaya baik, tak apalah. Dia rajin infak, dia rajin sedekah. Kan banyak kita tengok dalam video-video kan, orang ni bagi, jumpa orang tengah sapu sampah bagi kan, jumpa makcik goreng pisang, dia borong je goreng pisang. Tempat saya ada belah Puncak Alam, ada seorang nama Adam Budiman nama dia. Saya pun tak kenal pun, dia tengok Facebook itulah. 2-3 hari ni dia kira nak belanja orang ni. Dia belinya ayam apa tu? Ayam macam ayam goreng RM1 lebih kurang macam tu lah. Ayam apa ke nama entah. Muiz chicken ke benda entah. Adalah jenis kios kan. Dia bayar semua untuk 100 orang terawal. Seorang 2 ketul. Dah jenuh beratur. Kita menengok panjang queue tu, tak apalah, kan salam je lah. Bagilah orang lain kan. Jadi dia bagi tu, lepas tu dia beli cok keria tu kan, bayar satu kedai, satu warung tu dia bayar semua, ambil, siapa datang ambil je, bagi. Yang baru ni pula durian pula. Durian ni beratus kilo, siapa nak makan bayar RM10. Makan banyak mana Ustaz? Sampai meninggal. Sampai setakat mana kau larat lah telan durian. Allah, durian ni berapa banyak ulah kita nak makan. Tak. Bayar RM10 untuk 10 pula keluarga terawal, RM10 tu untuk 3 orang pula. Dia packagekan lagi pula kan. Mana 3 orang RM10, 3 orang RM10, cukup 10 keluarga, yang lain tu seorang RM10. RM10 makan durian. Tapi dia buat malam 8 sampai 12 macam tu dekat Puncak Alam. Saya duk tengok lah, tapi kita nak pergi tak dan kan. Kita pun bukan nak beria sangat, tapi seronok tengok orang boleh infak macam tu. Itu salah satu infak lah. Jadi orang kaya macam tu baik, tak apa. Yang Nabi takut kaya tapi jahat. Kan banyak dengar lagu penyamun apa kebelakangan ni kan, ada dengar? Takut ke? Ni tak ada kena-mengena ni tak ada kena-mengena, cuma teringat benda tu kan, sebab jahat kan. Orang menyamun kan orang jahat kan. Jadi dia kaya tapi jahat, itu Nabi minta lindung supaya kita ni kalau ditakdirkan Allah insya-Allah kaya, maksudnya kaya harta lah, kita cerita harta ni, maka dilindungkan daripada terus menjadi jahat. Biarlah kita kaya, rajin infak, rajin tolong, rajin bantu, rajin belanja orang, rajin sedekah surau masjid, tengok apa keperluan tanya. Tak apalah, Masjid Al-Falah ni bulan 12 ni saya bayar ke api. Besar pahala ibu sekalian kan. Kita bayarkan bil air. Kalau tak boleh bayar semua, bayar sikit tak apa, sikit-sikit kan, share seorang sikit. Itu semua besar pahala ibu-ibu. Ibu-ibu bayar bil api ni,
Sebulan bayar, sebulan tak payah datang kuliah. Makan pahala bil api. Kita golek kat rumah tak datang. Bil api Ustaz. Cover siap dah. Banyak cantik. bil api kak, kuliah datang lah. Kan sebulan tak mengaji, biol pula kat rumah tu. Kan bil api juga. Kuliah datang. Kan besar pahala tu. Ni semua orang yang baca dengan cahaya yang kita bayar elektrik. Kita ada share kan, RM20 ke bayar tiap bulan untuk bil api. Pahala dapat, ibu-ibu sekalian. Saya selalu cerita satu surau nama dia Surau Al-Falah. Ni Masjid Al-Falah kan. Dia Surau Al-Falah. AU4 Keramat. Saya suka surau tu, bukan sukalah, semua tempat saya suka kan. Tapi surau tu dia seronok. Dia beli ni Tupperware warna putih tu, jernih 4 segi tu. Banyak dia beli. Lepas tu dia tempel tepi kertas untuk derma lah. Satu dia tulis warna merah, bil api. Sebab bila tak bayar kan bil warna merah kan. Dia tempel warna merah, bil api. Bil api surau. Satu lagi warna biru, bil air. Lepas tu infak untuk ustaz, kebajikan, anak yatim, pengurusan surau, pembangunan surau, segala macam Tupperware. Tepi ni ada, tengah ada, ujung belah sana koridor ada. Yang syok, lubang dia pula besar. Lubang nak masuk duit tu besar. Dia sebenarnya kalau besar, orang suka nak masuk. Kan, kalau lubang tu halus sangat, orang nak selit-selit, lepas tu nak kena tonyoh dengan pembaris pula lepas tu kan. Satu ialah dia kelebihan lubang kecil ni, orang nak curi susah. Kalau tabung-tabung tu memang lubang dia kecil sikit. Tapi kalau mobile punya tabung macam tu, buat besar-besar tak apa. Kan? Senang, benda hari tak payah nak luruskan duit tu. Kan orang bila masuk berlipat kan, berkeronyok. Hari-hari benda hari nak kena buat keluar, luruskan. Masalah yang dilurus tu duit RM1. Kau duit 100 ke 5 keping, sedap agak benda hari nak luruskan. Seronok agak sikit. Macam saya lah kadang buat kutipan derma kan, tabung saya tu dia tak ada lubang, lagi best. Dia tak ada penutup terus, menganga sebesar-besar tu. Itu pun jamaah gatai tangan nak pergi lipat-lipat, peronyok pula masuk. Dah satu kerja aku nak melurus tiap-tiap hari kat rumah tu. Dah lah RM1. Jadi dah besar, tak payahlah kita lipat-lipat, bubuh je lah terus. Keping tu senang kan, mudahkan kerja orang. Itu je. Tapi terima kasih lah walaupun bagi RM1 kan. Sebab RM1 tu kalau ramai bagi, besar dia punya keuntungan dia. Dia punya apa, kelebihan dia tu kan. Macam saya cerita kemarin, yang misi rakyat dalam TikTok tu, abang apa ke nama bro tu kan, yang dia buat kutipan tu hari saya cerita untuk budak jantung 40,000 dapat 60,000. Orang Malaysia begini, orang kita kolek-kolek seorang sikit online transfer. Dan semalam saya tengok untuk pembinaan jambatan di Sabah, yang sekolah budak tergantung bergayut berjalan cross sungai dah besar bawah tu kan. Jadi dia kolek baru 3-4 hari kot. Dia kata Alhamdulillah. Saya tengok transaksi tu kita boleh tengok online. 1 juta dah dapat. 3-4 hari je. Dia boleh Google lah, tengok dia TikTok dia misi rakyat ke apa ke nama entah berada tu kan. Tapi type misi rakyat mungkin boleh jumpa lah kan. Kita boleh infak. Bila kita tekan link tu dia akan keluar. Yang Jambatan Sabah terkini dibuat kat situ, latest. Bawah tu misi bantuan banjir. Boleh. Lepas tu bila kita nak transfer tu, dia ada asing pula sikit. Kalau kita nak bagi untuk kos dorang, dia asing kan. Kita katalah kita nak bagi RM10. Lepas tu bawah tu, kalau tuan sudi untuk sumbang kos dia lah, untuk kos lah, kos dorang buat kerja tu untuk dorang lah kan. Boleh sumbang juga dia, tapi dia split lah dalam tu, cuma satu akaun yang sama. Dia buat tu memang proper, memang sistem dia canggih lah kan. Sistem tu saya dipahamkan dia ambil daripada Indonesia. Dia pergi Indon, dia mengkaji kat situ. Sebab Indon punya online ni dia lagi ni lah daripada kita kan, dia lagi kemah, lagi canggih sikit, lagi telus. Macam tu lah. Jadi itu kaya, tapi dia bukan kaya pun, dia hanya jadi orang tengah saja.
Kan? Dan dia kata dia dah beli tiket nak ke Sabah, nak pergi tempat tu, dan dia akan jumpa YB kawasan tu. Patutnya Mamat ni jadi YB patutnya. Kan? Sebab dia banyak tolong. Dia bukan hoi punya geng lah. Jadi nak sebutnya dia boleh, dia jadi orang tengah, kan, membantu benda-benda macam tu lah. Dan yang ketiga, Nabi doa orang fakir yang jahat. Ni teruk dah ni, kan. Dah lah fakir tak sedar diri pula, kan, jahat, buat kerja tak elok, menyusahkan orang, dan seumpamanya. Wal'iyazubillah. Jadi ibu-ibu sekalian, kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah lindungkan kita, jaga kita daripada 3 doa yang diajar oleh Nabi SAW tadi. Baik, kemudian lafaz hadis di atas berdasarkan Abu Daud, Tirmizi menyebut hadis adalah hasan lagi sahih. Mana hadis yang sahih lah. Baik, sambung lagi. Daripada Ziyad bin Alaqah, dari pamannya ataupun pakciknya lah, yang bernama Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Hadis hasan, Imam Tirmizi. Daripada Ziyad bin Alaqah, daripada Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW membacakan sepotong doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, pertama daripada akhlak, yang kedua amalan, yang ketiga keinginan yang tercela, yang tak baik, yang tak elok. Jadi ibu sekalian, berdasarkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi minta kita berlindung daripada akhlak yang tidak baik. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, wajib menonjolkan perangai, sifat, tingkah laku yang baik-baik, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita orang Islam. Dan Islam tu dia mengajar kita dengan akhlak yang terbaik, yang tidaklah ekstrim sangat, tetapi dia berbentuk kesederhanaan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara dalam hidup ni, kata Nabi, adalah yang pertengahan, yang sedang-sedang, yang tidak berlebih sangat, yang tidak ekstrim sangat, yang tidak melampau-lampau sangat. Ibadah pun boleh melampau ke Ustaz? Boleh melampau. Yang Nabi marah tu, yang kawan tu, dia kata aku semayang sampai tak tidur malam, melampau lah tu. Sebab malam waktu tidur, boleh ambil waktu tu sikit untuk berjaga malam, tapi jangan sampai tak tidur. Nabi marah. Yang seorang puasa tak henti-henti, tak ada rehat langsung, kan? Istilahnya aku puasa tapi tak berbuka. Maksud dia hari-hari puasa sunat. Nabi tak bagi. Itu ibadah melampau namanya, kan? Jadi akhlak ni nombor 1, jangan jadi akhlak minta lindung daripada akhlak yang buruk. Kita orang Islam ni, ibu sekalian, kena tonjolkan akhlak yang terbaik. Akhlak yang macam mana Rasulullah SAW ajar pada kita, kan? Saya semalam kuliah subuh di Masjid Khairiyah Taman Seri Gombak. Saya dekat situ, setiap kali saya kuliah subuh sebulan sekali, ibu, saya akan jumpa orang yang tak adalah saya kata pelik sangat, tak ada, tapi dia macam lain daripada lain. Lain daripada lain tu maksud dia macam ni. Habis kuliah kan, kita dah doa tutup semua, kemas-kemas semua ni, dia pun datang kat meja salam. Bila salam tu dia akan cakap sesuatu.
Semalam ada seorang, dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia salam kan. Tahniah Ustaz, excellent katanya. Tahniah apa je? Lepas tu saya tengok muka dia dah macam berkerut, macam nak menangis pula. Saya pun risau juga, saya salah tanya soalan ke apa kan. Tapi saya nak tahulah apa yang tahniah tu atas apa. Kuliah ke, pengisian saya ke, penyampaian ke, apa benda ke kan. Saya tanyalah. Dia kata tahniah Ustaz, very excellent. Cakap putih yang main-main. Orang tua tu kan, pakcik tu. Bila saya tanya apa yang excellent, dia macam tak boleh nak jawab. Dia kata semualah Ustaz, dia kata. Lepas tu bulan sebelum tu pun ada agak lebih kurang macam tu kan. Dia sebut satu kalimah yang saya tak tahu apa benda jawapan tu. Saya tanya balik, dia tak boleh nak jawab juga kan. Jadi tak apalah, maknanya at least dia menunjukkan akhlak yang baik kan. Dia jumpa kita, dia ucap tahniah ke apa benda, itu akhlak yang baik. Kami ustaz ada jadual kuliah. Bila tak boleh kuliah, kita bagi tahu awal, at least sehari sebelum kan. Kecuali emergency lah, itu tak boleh cakap apalah, emergency cerita lain. Tapi kalau kita dah tahu dah, macam saya hujung bulan ni nak berangkat insya-Allah pergi umrah kan, 26 Disember, dah tahu dah. So semua jadual yang terkait dengan tarikh tu kita prepare lah nak bagi tahu nanti. Itu pun akhlak. Kita WhatsApp pada orang, nak bertanya khabar ke, nak beli sesuatu ke, nak menyembang ke, nak apa, kena dengan akhlak. Saya terima satu WhatsApp semalam, dia hantar satu perkataan sahaja, saya pun tak tahu apa benda. Nombor lah, orang tak kenal lah kan. Dia tulis Mujahid, itu je. Saya pun tengok Mujahid, ni apa, Mujahidin ke, ataupun bekas menteri yang pernah jadi menteri agama dulu, Mujahid kan nama dia kan. Siapa benda Mujahid, apa yang Mujahid ni? Kan? Saya pun biar je lah, saya pun tak tahu apa benda kan. Dia nak berborak ke, nama dia Mujahid ke, apa ke, saya pun tak tahu. Jadi WhatsApp itu saya tinggal, saya biar je lah. Kita pun tak tahu nak balas apa. Kita pun banyak WhatsApp lain yang tak terbaca dan tak terbalas. Jadi bila masuk gitu, suka tingkau lah apa benda kan, kita pun tak tahu apa benda. Jadi akhlak, minta lindung, jangan ada akhlak yang buruk. Kadang-kadang orang buat live kan, membincang satu topik, mengeluarkan perkataan yang tak baik, itu pun tak bagus juga sebenarnya kan. Kita bagi fakta yang tidak betul, kita bagi maklumat yang salah, itu pun akhlak yang tidak baik. Jadi Nabi ajar kita minta doa supaya Allah lindungkan akhlak kita daripada jadi tak baik. Sebab Islam ni semua elok, semua indah, semuanya baik, semuanya cantik. Yang memburukkan Islam, minta maaf sebut, adalah penganut agama Islam itu sendiri. Pernahlah berlaku kadang-kadang, ialah kita main bola kadang-kadang petang-petang sampai ke maghrib kan, dulu-dulu kan. Kadang orang bukan Islam pula tengok, dia kata apa ini orang Islam main sepak-sepak bola sampai itu Tuhan panggil pun tak mau berhenti. Nampak? Kita yang menunjukkan satu akhlak yang tak cantik dulu-dulu kan. Jadi benda tu kita dah mengaji, kita ubahlah. Boleh bersukan, boleh, tak ada masalah. Agama ni dia masuk semua. Kalau tidak, takkan orang puji Qatar kan, menganjurkan Piala Dunia dengan penuh seni dakwah yang sangat halus lah pada saya. Dibuat tu cukup tertib, cukup sederhana, cukup halus, tapi berjaya. Berjaya dia buat ibu sekalian. Walaupun banyak negara Europe protes kan, tak puas hati. Yalah, pasal LGBT tak boleh kan, bendera-bendera melambang LGBT dia tak bagi masuk. Yang kedua, tak boleh minum arak kan. Puak-puak tu dia lah, puak-puak orang putih ni, dia selalu pergi stadium pun mabuk minum arak kan. Ni terpaksa minum air sirap pun tak pening kawan tu. Kan. Jadi dia dah biasa mabuk-mabuk entah apa ke benda ni, tahu-tahu itu aturan. Tapi kau kena respect lah. Sebab kau pergi rumah orang, kau kena respect lah tuan rumah kan. Qatar tu host, dia tuan rumah,
dibuatnya rules, dibuatnya aturan. Ni tak boleh pakaian seksi sangat, tak boleh. Minum arak tak boleh, bendera ni tak boleh. Ini sumbang perbuatan tak elok tak boleh. Kau kena respect lah. Kau nak orang respect kau kena respect orang. Macam Jerman, dia tak respect kan. Jerman, player Jerman kan dia tak respect pasal LGBT kan. Dia tangkap gambar, dia tutup mulut kan, seolah-olah macam protes lah. Tak pasal balik awal kalah, buat lagi. Padan muka kan. Jadi tuan-tuan, ada penyokong Jerman tak ada. Jadi nak sebut, kita respect. Tuan rumah buat law macam tu, kita hormat. Dia buat tu untuk kebaikan. Dan itu agama aja, bukan Qatar aja. Agama Islam yang Qatar dokongi itu, dia menterjemahkan dalam Piala Dunia. Walaupun Barat banyak boikot sebenarnya, tapi ialah nak tak nak diorang kena datang ke, sebab situ je Piala Dunia yang akan dibuat dan sedang dibuat pun kan. Jadi kita pun dah tengok kesan dia. Saya tengok macam malam ni apa, Korea kan, malam ni Jepun. Jepun dengan Korea, Korea Brazil, Jepun dan Croatia. Tapi tim saya menang lah bagi tadi England, bawa tenang. Jadi tuan-tuan, saya sokong tim yang lemah. Kan? England tu tak apa kuat sebenarnya, tapi luck dia lah menang dengan Senegal kan. Jadi katalah kita tengok Jepun ke Korea malam ni kan, saya suka tengok penyokong dia. Penyokong Jepun kan, Korea kan comel-comel kan, yang laki kulit cerah elok kan, dia pakai serban sebiji macam Pak Arab kan, dia ada kain serban lilit kan, yang perempuan kan ada yang bertudung, tapi dia bukan Islam pun, diorang hadiahkan benda tu. Jadi benda tu yang kita nampak dakwah tu cantik kan, dakwah tu jalan elok dengan azan dikumandangkan, diorang berjalan ke masjid, mengajak pula non-Muslim penyokong yang ada keliling tu, jom tengok kami solat, mudah-mudahan satu hari besok korang pun solat macam ni juga. Kan cantik dakwah tu kan. Jadi Islam ni bukan bola tak boleh, cycling tak boleh, berenang tak, bukan, boleh, tapi dia tengok aturan dia tu macam mana kan. Islam ni bukan straight semua tak boleh. Macam ada orang cakap, apalah Islam semua tak boleh Ustaz. Cuba tanya dia apa yang tak boleh. Cuba tanya dia apa yang kau kata tak boleh tu, apa benda. Dia kata dedah, memanglah dedah aurat tak boleh. Tinggal semayang tak boleh, memanglah bang, kau dah Islam, kau kenalah semayang kan. Nak melalak sangat tak boleh, memang tak boleh. Aturan dia begitu. Ni tak lama Blackpink tahu, adik-beradik Pink Panther. Pink Panther kenal kan. Blackpink bukan Korea ke Blackpink? Korea kan. Penyanyi K-pop Korea yang perempuan-perempuan ni lah, nak masuk ni, nak datang, welcome to Malaysia, nak buat konsert. Harga tiket pun taklah mahal, yang rendah-rendah sikit 388, mahal sikit pun 1888. Saya berani, bukanlah kata berani kerak jari, tak adalah kan, tapi ramai Melayu yang akan beli tu, ramai Melayu yang akan duduk depan Blackpink tu besok, tengok. Sebab itu ada satu video viral tau, sebelum ni K-pop jantan, saya tak tahulah geng K-pop mana entah datang, ada seorang makcik yang apa nama dia tu, rela. Makcik rela. Dia bukan polis, dia rela kan. Rela yang jaga-jaga jalan, kadang jaga kenduri kan. Makcik tu dia rela, dia jaga budak K-pop ni. Lepas tu yang orang perempuan Melayu gitu, bertolak-tolak. Makcik tu sound stepek. Makcik tu kata, Maulidur Rasul kau tak sambut pun macam ni. Makcik tu bagi setepek kat budak-budak tu kan. Dia kata, Maulid Nabi kau tak ya sangat, yang Korea entah apa-apa kau sibuk macam ni. Jadi budak-budak tu kan, buat lagi. Makcik rela tu, belum ustazah rela lagi. Baru makcik rela. Tak rela kita dengar dia punya bahan dia tu kan. Buat lagi. Makcik tu sound stepek kat budak-budak tu kan. Dah tak makan saman, dah ustaz sound, korang tak dengar. Nak dengar macam mana, kuliah tak datang kan. Dia masa itu sound baru dia jadi, barulah kena sikit lah. Kalau tak sedar agak, tak tahulah ibu-ibu sekalian. Kita doa lah untuk Malaysia ni elok tak, insya-Allah.
Baik, habis dah. Lagi mana? Yang kedua, kita habiskan hadis tu lah. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, wal a'mal maknanya Nabi ajar kita minta lindung daripada buat amal yang buruk. Amalannya ada dua. Satu amalan baik yang agama suka, satu amalan buruk yang agama tak bagi. So untuk hidup kita hari ni kena pilih benda yang baik, amalan yang baik-baik. Walaupun amalan yang baik-baik ini dia bukan mudah untuk kita buat. Kan? Dia bukan senang. Yalah macam selalu saya sebut, ibu-ibu nak datang kuliah pagi ni, kuliah duha, bukan cerita senang. Bukan start kereta hidup, jalan masuk gear sampai, bukan. Dia banyak cabaran dalam perjalanan. Sementara nak start enjin kereta 14 kali tak hidup, kan? Sebab nak pergi kuliah. Start motor pun tak hidup. Pergi pasar malam, baru niat dah hidup motor sendiri. No. Tak payah pasal nak pergi pasar malam, nak pergi beli apa balik, lepas tu tak reti nak balik, kan? Tu masalah dia. Dia beli apa balik lah. Nama pun apa balik. Dah tawaf 7 pusingan. Tak apa dia cari, tak tahu. No. Pasar malam. Saya lama dah tak pergi pasar malam ni, kan? Tak dah nak pergi dah, kita kuliah, kan? Bila nak pergi pasar malam, Tiap malam kuliah maghrib ni. Jadi tempat saya tu hari Rabu pasar malam, yang sekarang saya duduk lah Sarjana ni, kan? Jarang lah pergi. Memang tak pergi pun, tak sempat, kan? Kita kuliah aja. Dulu masa budak-budak rajin lah pasar malam, kan? Masa duduk Gombak dulu, ada pakcik tu jual air jagung. Air jagung ni sedap. Dululah tahun 80-an, kan? Tu rajin lah. Itu hari Selasa tu. Jadi nak sebutnya, kita ni ambil ruang. Jangan buat amalan yang tak elok. Minta Allah lindung, kan? Amalan tak elok ni contoh apa? Membazir. Membazir kan tak elok, kan? Membazir. Lepas tu kita buat benda yang agama tak bagi buat. Kita cuba yang terbaik lah, ibu-ibu sekalian. Kita buat benda-benda yang baik. Tapi macam saya katakan tadi, nak buat benda baik ni cabaran dia besar. Tetapi jangan risau. Allah dah bagi satu kata kunci motivasi untuk kita. Antaranya Allah sebut dalam satu ayat tu, di hujung tu Allah kata, fa in wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa sahaja kebaikan yang kamu buat, kata Allah, aku sebagai Tuhan tetap maha mengetahui. Allah nak beritahu, kau buatlah benda baik, walaupun orang lain tak tahu ke tak nampak ke apa, biarlah. Aku sebagai Tuhan, aku mesti tahu punya benda baik yang kamu buat. Dan dalam hadis pun Nabi dah pernah sebut, Allah tak akan persia-siakan apa juga benda baik yang manusia buat, walau sekecil perkara. Contoh, kita senyum. Senyum tu benda baik, dapat pahala sedekah, kata Nabi, kan? Walau kecil senyum ke, sedekah RM1 kalau ibu-ibu Subanjaya ni RM1 tu kira bukan kecil, tu halus. Apa barang RM1 Subanjaya, kan? Jadi kecil macam tu pun Allah kira. Allah kata, aku tahu kamu buat baik macam mana, aku tahu, dan aku akan balas, kata Allah. Jangan risau. Jadi sebab itu hari ni kita motivasikan diri kita, kita buatlah kebaikan sedaya mana yang kita yang mampu untuk kita buat, insya-Allah. Dan kita teruskanlah kebaikan-kebaikan tadi dengan kita berdoa dan kita mohon Allah bagi petunjuk, kekuatan kepada kita, insya-Allah. Dan di hujung hadis itu, wal ahwa, minta lindung juga daripada keinginan ataupun kita panggil ni lah nafsu kita lah. Nafsu yang jahat. Nafsu ni ada baik, ada jahat, kan? Tapi kita kebiasaan nafsu ni dia terjemah dengan jahat lah. Kan? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya, kata Allah, nafsu itu selalunya, bukan semestinya, tapi selalunya mengajak manusia kepada benda yang tak baik. Itu nafsu.
Kan? Iman ajak kita pergi kuliah. Nafsu kata tak payahlah. Sebab bos kita pun tak ada. Kat Saluang dia kata. Jadi dia tak ada, kita tak payahlah datang. Dia dah merayau ke mana-mana tu. Dia gimana sebenarnya? Tarim. Tapi pergi Qatar dulu. Qatar ada kan? Transit. Oh tak ada? Macam mana? Saya nampak macam ada. Salah orang kot saya tengok. Transit. Transit. Ingat tengok World Cup sekali tak ajak. Lepas tu pergi Mesir kan? Mesir, lepas tu last sekali Tarim kan? Yaman. InsyaAllah lah, mudah-mudahan rihlah yang diberkati lah, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. Baik, jadi nafsu kata tak payahlah datang, bos kita pun bukan ada, dia kata kan. Kita pun tak datang, kan tak? Iman kata semayang, nafsu kata nantilah dulu. Iman kata jom sedekah tabung kat belakang, nafsu kata sayang duit. Itu semua nafsu punya hal lah tu. Jadi Nabi ajar kita minta lindung supaya nafsu kita ni jangan tersasar sangat kepada benda-benda yang macam tu. InsyaAllah. Kan? Sebab itu nak buat baik, saya dah pesan banyak kali, ustaz-ustaz lain semua pesan pada kita benda yang sama. Kita nak buat baik ni, ibu sekalian, kena doa pada Allah, minta Allah bagi kekuatan. Kan? Ya Allah, bagi aku kekuatan, aku nak buat baik hari ni ya Allah. Besok doa lagi, ya Allah, sepanjang hari ni aku cuba nak buat baik, kau bantu aku, tolong aku, bagi aku kekuatan. Sebab kalau kita tak kuat tuan-tuan, bimbang kita tak terdaya nak buat kebaikan tu. Takut juga kan, sebab kita ni ialah manusia yang banyak ujian, banyak nafsu, banyak iman, semua-semua sekali bergabung ni. Dia dah jadi macam kerajaan perpaduan tu kan, dia bergabung semua. Jadi masalah agak je tu. Daripada tadi ustaz saya sebut benda tu je, geram. Baik. sabar ujian. Ada hikmah dia tu. Baik, jadi wallahu ta'ala a'lam. Saya minta izin berhenti sekadar itu dulu sebab pukul 12 saya ada appointment survey kereta kan? Lama tak survey. Bukan lama, dah sampai masa dah. Jadi insya-Allah perenggan yang berikutnya tandakan daripada Syakal bin Humaid. Kalau ikut jadualnya, ibu-ibu cuti sekolah ni kuliah ke macam mana? 16 tutup. Jadual saya berapa bulan Lagi 2 minggu. Hari ni berapa bulan? 4. 5 campur 14 19 tak ada lah. Oh tak ada lah 19, 7, 26. Betul lah. Tahun depan. Suka sebut tahun depan rasa macam lambat lagi. InsyaAllah kita jumpa tahun depan lah. Mudah-mudahan panjang umur lah, InsyaAllah. Baik, sebagai kesimpulan akhir, InsyaAllah kita nak sebut pada pagi ni, yang pertama sekali, apa pun yang kita doalah yang baik-baik, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kebaikan pada kita, berikan rahmat, Allah berikan keampunan yang terbaiklah insya-Allah kepada kita semua. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita ada Allah, kita ada Rasul, apa pun kita berdoa minta pada dia, apa masalah kita rojak pada dia, dan yang paling penting sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Itu kunci segala-galanya. Jangan sangka buruk, letak sangka baik selalu, insya-Allah. Baik, yang ketiga seperti biasa, jangan kita tinggalkan majlis ilmu. Walau di mana sahaja kita berada, apa keadaan sekalipun, kita mengajilah. InsyaAllah Allah beri ilmu yang terbaik pada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya minta izin ada beberapa perkongsian dan beberapa pengumuman ringkas lah saya nak wawarkan sebelum kita tamatkan live kita pada pagi ini. Yang pertama sekali, saya minta izin kutipan, nanti mungkin JK sediakanlah tabungnya. Macam biasa kita bantu Al-Fadhil Ustaz Farhan punya tahfiz, dan juga
sebahagiannya saya nak agih sikit untuk tabung kebajikan. Untuk kita bantu mereka-mereka yang agak susah lah di luar sana. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Kita bantu manusia-manusia ni, Allah akan tolong kita lah, insyaAllah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih pada ibu-ibu yang dan juga muslimin yang hadir pada rombongan 3 bas kita itu hari ke sekolah kompleks tahfiz yang sedang disiapkan insya-Allah oleh Al-Fadhil Ustaz Farhan. Saya cuma bantu cari duit je sikit-sikit. Jadi ucap terima kasih pada semua yang hadir, semua yang bersama daripada awal sampai habis, sampai selesailah majlis kita hari itu. Dan lepas ibu-ibu balik itu, saya tak balik lagi sebenarnya. Saya mancing. Saya mancing kat kolam bawah tu kan. Banyak ikan. Dapat setengah baldi tilapia. Dalam setengah jam gitu je. Kan? Banyak ikan, situ banyak. Yalah macam kita mancing dalam periuk sebenarnya. Sebab ikan dalam kolam kan. Kalau dalam sungai, laut, tu mencabar sikit. Ini letak-letak aja dia makan kan. Jadi lepas ibu-ibu balik tu saya mancing. Kan lama dah tak mancing lepas pagian. Nanti DM saya lah sebab saya itu hari pun dengan Ustaz Farhan dua-dua buat live TikTok. Jadi bila live TikTok ni dia tak ada simpan. Kecuali kita download balik, lepas tu kita boleh send melalui Telegram lah. Kalau akak nak nanti akak DM saya, nanti saya try cari balik. InsyaAllah ada kot. Cuma line tak apa cantik lah itu hari kan, sebab line situ dalam hutan Tapi kalau nak boleh lah, nanti saya try download, saya Telegram kan, saya hantar by Telegram lah. Sebab WhatsApp dia tak boleh panjang-panjang kan. Telegram 2-3 jam punya video pun boleh hantar insyaAllah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, terima kasihlah, nanti sumbangan ibu-ibu akan bagi. Yang kedua, doakan saya dan rombongan insyaAllah. Kami akan berangkat pada 26 Disember dan balik pada 6 Januari insyaAllah. Dan Januari tak ada kuliah agak Isnin pertama kan. Tapi Isnin pertama tu cuti kan, cuti tahun baru. Malaysia ni kan darul cuti. Banyak cuti, dapat PM baru bercuti kan. Jadi minggu ketiga lah kita jumpa insyaAllah. Jadi saya akan balik 6 Januari insyaAllah. Cuma mohon doa daripada ibu-ibu yang hebat-hebat ni, tuan-tuan juga doakan sikit lagi urusan kami ni sebab hotel. Hotel ni dia ada masalah. Bukan ada masalah, bukan kami je sebenarnya. Banyak syarikat bulan 12 ni masalah hotel. Tiket dah confirm dah, alhamdulillah. Hotel ni dengan harga melambung, lepas tu penuh macam-macam. Jadi Hotel Mekah tak settle lagi sebenarnya. Tapi insya-Allah ada jalan. Kita yakin dan kita sangka baik dengan Allah. Jalan tu ada insya-Allah kan. Cuma mohon doa daripada ibu-ibu lah, minta Allah mudahkan. Bukan trip saya saja, semua trip yang akan pergi bulan 12 ni terutamanya. Sebab bulan 12 ni sangat crowded, sangat ramai. Kalau kita selak Facebook buat hari-hari kan, tengok orang pergi umrah je. Kan kita tengok, ya Allah, selak je orang pergi umrah kan. Memang ramai lah. Jadi apa pun kita doa yang terbaik, insya-Allah ada jalan Tuhan akan bagilah. Sebab kita tetamu dia kan, Allah takkan biar tetamu dia kan terkotak-kanting gitu. Kita sangka baik dengan Allah insya-Allah. Cuma mohon doa ibu-ibu lah. Dan insya-Allah ada satu lagi trip yang akan saya bawa pada 16 sampai 26 Mac tahun depan lah. Kod-kod ada yang berminat, bercadang, ringin nak ikut saya sekali-sekala, bolehlah, Roger nanti. Yang itu dia panggil umrah menyambut Ramadan. Dan Ramadan tau, jangan angguk-angguk je. Ramadan dah dekat dah sebenarnya. Mana tak ganti puasa, bolehlah sembang-sembang ganti cepat sikit kan. Kita ujung bulan 3 dah Ramadan dah insya-Allah. 23 kalau saya tak silap, lebih kurang tarikh tu lah. Jadi trip tu kita pergi dan kita akan dapatlah puasa mungkin sehari 2 ke 2-3 hari macam tu. Lepas tu kita balik macam tu. Dia panggil umrah menyambut Ramadan di sana.
Harga 10,000 ke 11,000 lebih. Tengok berapa orang sebilik lah. Tapi sebenarnya start Januari pun semua travel dah buat keluar memo kenaikan harga. Harga tiket naik, harga hotel naik, duit Malaysia turun. Itu je masalah kita sekarang. Kalau duit Malaysia naik, okey. Duit Malaysia turun. Jadi harga package dia akan jadi naik lah untuk Januari dan ke atas. Jadi itu sahaja yang boleh saya kongsikan. Terima kasih banyak. Kita doa yang terbaik buat semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala-galanya. Terima kasih. Ya. Yeah. Boleh. Oh, 10 bulan. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Ramai. Pergi travel DIY. Oh, ikut travel. Okay. InsyaAllah kita doakan nanti di hujung ni. Mudah-mudahan Allah mudahkanlah segala-galanya. Baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Panjang umur, sihat, murah rezeki. Kita jumpa tahun depan. So jangan rindu saya lah. Setahun tak jumpa. No? Rindu-rindu tengok dalam TikTok aja lah. Hari-hari ada. InsyaAllah. Baik. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul Az dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan azab dan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan hidup kami di dunia ini ya Allah. Lebih-lebih lagi urusan hidup kami di negeri akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kalangan kami yang hadir dan yang menonton ini ya Allah, ada yang akan berangkat menunaikan ibadah umrah dalam masa yang terdekat ini ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau selamatkan perjalanan pergi dan balik kami ya Allah. Permudahkan segala urusan para jemaah sepanjang berada di sana ya Allah. Permudahkan urusan umrah mereka ya Allah, urusan tawaf dan sa'i mereka ya Allah, urusan ziarah mereka ya Allah, dan permudahkanlah segala-galanya buat mereka semua ya Allah. Berilah kesihatan yang terbaik buat kami semua ya Allah sepanjang berada di tanah suci Makkah dan Madinah ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.